Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali pada hari ini, hari Ahad, 19 hari bulan 9 2021. Setelah seminggu kita bercuti, jadi hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5. Hari ini murid-murid akan belajar menulis sebuah karangan cerita. Apakah tajuknya? Cuba murid lihat pada skrin. Tajuk cerita murid pada hari ini ialah Melawat Muzium Losong Terengganu. Seperti biasa, cikgu akan bercakap ataupun memberitahu beberapa perkara yang berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Standard kandungan 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran pula 3.3.1 mendraftkan dan menghasilkan penulisan tidak berformat. Penulisan tidak berformat. Ini bermaksud karangan cerita tergolong dalam penulisan tidak berformat. Objektif pada hari ini murid akan dapat mengembangkan draft karangan menjadi sebuah karangan cerita dengan betul dari segi isi dan bahasa. Manakala kriteria kejayaan, murid dapat mengubah suai dan mengembangkan draft isi karangan cerita. Murid-murid jangan risau. Pada hari ini, cikgu akan bimbing murid melalui tutorial yang ringkas ini. Baik, skrin seterusnya, marilah kita melihat paparan yang terdapat di hadapan murid. Cuba murid lihat gambar, dua keping gambar yang cikgu letakkan dalam skrin ini. Pertama, tentang bangunan muzium yang dikelilingi oleh pokok-pokok hiasan. Baik. Gambar di bawah pula menggambarkan reka bentuk muzium Losong Terengganu. Kalau murid pernah pergi ke muzium ini, sudah tentu murid dapat membuat gambaran bagaimana keadaan ataupun seni bina reka bentuk seni bina bangunan muzium. Gambar di bawah itu menunjukkan gambar menghala ke pintu masuk muzium. Di situ terdapat kaunter menjual tiket. Seterusnya kita melihat penerangan sedikit tentang muzium ini. Kawasan muzium dikelilingi dengan pokok-pokok hiasan yang ditanam dengan tersusun dan menarik. Udara sekeliling segar dan bersih. Manakala kolam ikan dibina menambahkan lagi keindahan kawasan muzium. Pelbagai jenis ikan air tawar terdapat di dalam kolam tersebut. Kita lihat pada reka bentuk, penerangan tentang reka bentuk. Reka bentuk seni bina muzium ini menggambarkan ciri-ciri seni bina Melayu tempatan. Senang saja kita nak tengok ciri-ciri Melayu tempatan, kita tengok pada atap bangunan tersebut. Sama dengan bangunan atap rumah-rumah orang Melayu. Baik, kita cuba melihat apakah yang terdapat di dalam muzium ini. Muzium Losong mengandungi 8 galeri pameran. Apakah 8 galeri pameran itu? Satu, di dalamnya terdapat galeri Islam,
Di sini ada pameran-pameran uh, tentang perkara-perkara ataupun barang-barang ataupun alat-alatan yang berkaitan dengan uh, zaman pemerintahan Islam pada zaman dahulu. Manakala galeri tekstil, yang kedua galeri tekstil ataupun pakaian tradisional. Di sini pengunjung akan dapat melihat jenis-jenis pakaian tradisional orang-orang Melayu Terengganu dan juga jenis-jenis kain yang terdapat di situ. Manakala yang ketiga terdapat galeri diraja. Di situ pengunjung akan melihat pakaian, alat-alat, uh, bermacam-macam lah tentang uh, kepunyaan raja-raja ataupun sultan-sultan Terengganu zaman dahulu. Manakala yang keempat terdapat galeri sejarah. Di sini pengunjung akan lihat sejarah pejuang-pejuang orang-orang Melayu Terengganu dahulu menentang penjajah. Ada juga galeri di sini memaparkan sejarah lombong biji besi di Bukit Besi dan macam-macam lah. Kalau murid nak tahu lagi, lebih baik murid ajak keluarga murid pergi ke muzium ini. Manakala galeri kraft tentang seni-seni kraft tangan yang terdapat di negeri Terengganu dipamerkan di sini. Yang keenam, galeri pelayaran dan perdagangan. Di sini pengunjung akan melihat alat-alat ataupun gambar-gambar tentang pelayaran dan perdagangan orang-orang Terengganu dari zaman dahulu hinggalah zaman sekarang. Dan yang tak ada di muzium lain, iaitu di Muzium Losong saja yang ada di sini, iaitu Galeri Petroleum. Di sini murid-murid akan melihat teknologi yang terdapat di Galeri Petroleum. Murid akan lihat gambar alat-alat, barang-barangan yang berkaitan dengan petroleum. Macam mana orang menggali minyak. Jadi di sini semua pengunjung akan didedahkan cara-cara ataupun pekerjaan orang-orang yang melibatkan diri dalam petroleum. Dan yang terakhir, galeri ilmu kejadian. Apa dia galeri ilmu kejadian? Di sini pengunjung akan dapat melihat haiwan-haiwan yang pelik lah diawet di dalam bekas dan dipamerkan di dalam galeri ini. Macam-macam lah ilmu kejadian ni biasanya haiwan lah, haiwan-haiwan yang terdapat dalam hutan rimba adalah di sini. Baik, ini adalah sedikit penerangan tentang Muzium Losong. Penerangan ini murid boleh rujuk semasa menulis karangan nanti. Seterusnya kita lihat pada rangka atau draft karangan. Biasalah cikgu dah cakap, sebuah karangan yang lengkap dan baik mesti mengandungi 5 perenggan. Perenggan pertama karangan itu mesti ada pengenalan dia. Yang kedua, isi satu. Perenggan yang ketiga, isi dua. Perenggan yang ketiga, cikgu silap. Perenggan yang kedua isi satu. Perenggan yang ketiga isi dua. Perenggan yang keempat isi tiga. Dan perenggan yang kelima adalah penutup. Baik, kita cuba lihat pada pengenalan. Dalam pengenalan nanti, murid jangan tulis perkataan pengenalan tu. Terus tulis cerita je. Dalam pengenalan tu, murid kena tulis cerita. Dia kata ceritakan pada hujung minggu. Pada cuti hujung minggu, kamu dan keluarga melawat ke mana? Mestilah kita tengok pada tajuk ini, melawat ke Muzium Losong Terengganu. Kena ingat nama Muzium Losong ni M huruf besar, L huruf besar,
Lepas itu bila dah siap tulis losong, koma, Terengganu T huruf besar. Dalam pengenalan ni juga murid boleh ceritakan bagaimana perasaan murid pada hari itu. Sudah tentulah gembiralah sebab nak pergi melawat. Dan juga ceritakanlah juga jarak dari rumah kamu ke Muzium Losong dan mengambil masa berapa jam untuk sampai di sana. Kalau dari Felda Mengkawang, jarak dia bolehlah kita letakkan pada jarak 28 kil. Bukan 28. Bolehlah kita letakkan jarak lebih kurang 65 kilometer. 65 kilometer. Berapa jam nak sampai di sana? Biasanya 1 jam setengah ataupun 1 jam 30 minit. Manakala dalam isi yang pertama, murid kena ceritakan suasana pemandangan kawasan Muzium Losong. Sekarang tadi pengenalan, sekarang isi ya, kita sudah masuk isi. Isi satu ataupun isi pertama, ceritakan suasana pemandangan kawasan Muzium Losong. Dan seterusnya ceritakan juga kamu merakam gambar di kawasan luar muzium. Apa tujuan kamu merakam, dekat mana kamu rakam. Kamu ceritalah sikit supaya isi pertama kamu ni jadi panjang. Baik. Nak mulakan isi ni, murid boleh rujuk pada slide yang cikgu cakap tadi. Semuanya ada di situ. Murid hanya perlu ubah suai ayat pada slide pertama tadi supaya sesuai dengan cerita isi pertama ini. Manakala isi kedua, ceritakan ayah kamu membeli tiket di kaunter. Kemudian, bagi tahulah harga tiket pengunjung dewasa ialah RM15 dan kanak-kanak RM7. Di situ juga murid boleh ceritakan pegawai di kaunter memberi pamphlet. Pamphlet ni satu maklumat lah tentang galeri pameran yang terdapat di dalam muzium itu. Ceritakan juga pengunjung dilarang merakamkan gambar di dalam muzium. Di luar muzium boleh, tetapi di dalam muzium adalah dilarang. Manakala isi yang ketiga, murid boleh ceritakan nama-nama galeri pameran yang terdapat di dalam Muzium Losong. Murid rujuklah kepada 8 galeri yang cikgu terangkan tadi. Dan murid sesuaikan ayat murid dengan maklumat yang terdapat dalam slide pertama tadi. Dan isi yang kelima, penutup, nyatakan perasaan kamu setelah melawat Muzium Losong. Apakah harapan kamu selepas ini setelah melawat Muzium Losong? Jadi itu sajalah tutorial yang dapat cikgu bimbing kepada murid pada hari ini. Dan cikgu berharap murid faham dan boleh membuat karangan cerita tentang lawatan murid bersama keluarga ke Muzium Losong Terengganu. Seterusnya, arahan tugasan. Dengar baik-baik. Arahan tugasan, tulis karangan cerita lawatan kamu dan keluarga ke Muzium Losong Terengganu. Arahan yang kedua, tulis dalam 5 perenggan. Arahan yang ketiga, buat dalam buku penulisan, iaitu buku log yang kamu ambil di pos keselamatan sekolah. Jangan tulis dalam kertas, jangan tulis dalam buku latihan BM1, BM2. Jangan tulis dalam buku penulisan. Dan yang keempat, setelah siap, hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Hantar macam mana? Hantar melalui grup kelas dalam aplikasi Telegram.
dalam grup kelas, sebab murid-murid cikgu dah masukkan dalam grup, masukkan dalam grup Telegram. Jadi itu saja yang dapat cikgu bimbing pada hari ini. Jadi sebelum cikgu berundur, cikgu ingin memberi nasihat kepada murid-murid, jangan keluar dari rumah ataupun kawasan rumah. Sebab sekarang di Felda Mengkawang sudah ada pesakit yang mengalami penyakit COVID-19 ini. Jadi murid jangan keluar ataupun ataupun pergi ke tempat sesak ataupun berjumpa dengan kawan-kawan. Kalau murid tidak ikut apa yang cikgu nasihatkan ini, murid mungkin murid akan dijangkiti virus COVID-19. Susahlah bila dinyatakan kita ini pesakit positif. Murid akan melalui 2-3 kali swab. Bila dah kita kena ataupun dijangkiti virus COVID-19, kita akan dikuarantin di rumah selama 14 hari dan kena pakai gelang. Tidak boleh keluar langsung dari kawasan rumah. Jadi untuk kita elakkan diri kita supaya kita tidak dijangkiti COVID-19, jadi cikgu nasihatkan kepada murid, ikutilah SOP dan juga ingatlah pesanan cikgu ini. Baik, kita akan berjumpa lagi pada hari esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.